Okay, Assalamualaikum semua. Jadi pada malam ni saya nak bercakap ataupun bagi tahu saya nak berkongsi tentang 8 langkah-langkah yang perlu jika sekiranya kita ataupun anda semua diserang sakit gout lah kan. Sebab gout ni dia tak tentu masa, kita tak tahu bila. Kadang-kadang disebabkan pemakanan, kadang kita terlepas pandang kan, dan punca-punca yang setelah saya jelaskan dekat video sebelum ni. Jadi malam ni 8 langkah-langkah jika kita menerima serangan gout. Jadi ada dua lah. Untuk mula-mula ni saya nak beritahu bahawa gout ni ada dua, satu teruk, satu tak teruk. Jadi 8 langkah-langkah ni lebih kepada jika kita menghadapi serangan yang agak teruk yang menyebabkan kita tak boleh berjalan, kita tak boleh keluar bekerja kan, yang student tak boleh keluar untuk hadir ke kelas. Okey, untuk yang pertama, jika kita menghadapi serangan gout ni, kita jangan terlalu optimis. Maksudnya bila kita kena, contoh kita kena petang kan, bila kita kena petang, kita akan tunggu malam nanti sama ada kita punya gout ni akan pergi jauh ke tak pergi jauh. Jadi kita nak inform kita punya bos tu, kita punya pensyarah, teragak-agak kan, sama ada ialah nak telefon bos cakap esok saya datang confirm, tak boleh macam tu. Jadi kena inform. Kalau kita pelajar, kita kena inform pensyarah. Kalau kita adalah pekerja, kita kena inform bos kita bahawa kita dah kena serangan gout. Jadi apa-apa hal kita kena dapatkan MC. Itu langkah yang betul lah. Tapi jangan janji bila anda akan return, sebab kita sendiri tak tahu. Dan kita tak boleh agak berapa lama kita punya serangan. Jadi apabila kita dah inform dan kita dah cakap yang apabila kita sihat sahaja kita akan memulakan tugas. Jadi dekat dalam minda kita ni kita dah relax. Kita tak tertekan ataupun terburu-buru untuk cepat sembuh dan terus kembali bekerja lah. Jadi kesan kepada kita punya minda yang lapang untuk apa-apa penyakit pun, dia akan membantu. Maksudnya kesan psikologi untuk kita lawan penyakit tu akan lebih tinggi lah kalau kita punya minda relax kan, tak stres. Macam tu. Itu langkah pertama lah. Langkah kedua. Untuk langkah kedua ni common, biasa lah. Langkah kedua ni pastikan ada pembantu. Tak kira lah mak ayah kita ke, kalau dah kahwin isteri kita kan, ataupun kalau ada yang dah berumur, ada anak yang dah besar-besar boleh jaga kita, anak-anak lah. Kalau kaya boleh dapatkan nurse peribadi, mungkin lah. Tapi untuk gout ni memang penting orang untuk jaga kita, monitor kita kan. Kalau teruk sangat tu confirm lah. Tapi ni kalau kita menghadapi serangan yang kita tak boleh berjalan tau. Jadi kalau kita sakit, kalau jenis-jenis orang ni tak suka menyusahkan orang. Tapi apabila kita sakit, macam mana pun kita kena terpaksa menyusahkan orang. Sebab tu hidup kita tak boleh nak sombong. Waktu kita senang, kita tolong orang. Apabila kita susah, kita terpaksa minta tolong orang. Aturan benda tu dah berjalan macam tu kan dalam dunia ni kita. Jadi untuk nak minta tolong orang ni jangan malu lah kan. Bila anda menghadapi serangan gout, anda kena maksimumkan rehat. Penting. Jadi pembantu ni ialah dari segi makan, buang air kan. Kalau yang tak boleh nak bangun langsung terpaksa ni macam berak atas katil kan. Tapi janganlah sampai merangkak menyusul nak pergi bilik air, menyusahkan diri sendiri kan. Jangan. Gout tak boleh macam tu. Dia bukan kata kita kena paksa sampai kita sembuh, tak. Dia tak seriknya. Mungkin kerana kita bekerja keras, kita tengah sakit, kita nak minta tolong orang lain, konon-kononnya kan. Lepas tu kita sibuk nak berjalan ke tandas, bergayut sana, bergayut sini, sampai ke tandas. Tengok benda yang boleh baik 3 hari, kau 10 hari. Kan dah rugi.
Itu langkah kedua lah. Minta tolong orang, tak salah. Tak salah. Tapi jangan sombong lah. Lepas pada orang tolong kita, time kita senang, kita pula tolong orang. Gitulah. Okay. Yang ketiga, ni kalau macam mula-mula kita dah rasa yang diri kita ni, kaki kita ataupun sendi kita tu dah kena gout. Mula-mula sekali, kalau saya ambil paracetamol lah. Paracetamol ni kalau Malaysia ni Panadol paling popular lah. Tak kira lah, tapi saya suka Panadol yang mahal sikit lah, Activast tu. Activast ni dia cepat cerna, dia tindakan dia cepat 2 kali ganda. Kalau Panadol biasa, kalau kita makan, dia punya efek tu mungkin dalam sejam macam tu kan. Kalau Activast ni 20 minit, setengah jam dia dah ni lah, boleh bertindak dekat kita punya sistem badan lah. Jadi paracetamol ni sebenarnya dia digunakan juga untuk menahan sakit. Jadi kalau sakit sikit-sikit dekat sendi kaki ke tangan ke kan, makan paracetamol ni. Sebabnya gout ni dia akan berserta dengan demam. Bila kita rasa nak demam itu tanda gout lah tu. Tanda gout lah tu. Apabila kita makan paracetamol ni, demam yang macam nak teruk tak teruk tadi tu, dia hilang. Dan insyaAllah kalau kita gout tak kuat dekat kaki sendi kita, paracetamol ni akan tendang kita punya sakit tu kan. Kita akan cergas kembali lah. Okay. Langkah keempat pula, jika sekiranya paracetamol tadi ni tak berkesan, barulah kita makan ubat painkiller yang dibekalkan doktor. Ingat yang dibekalkan doktor, bukan yang kau cari sendiri. Bukan produk-produk merepek kau beli kat mana-mana online ke apa, tak ada. Yang disediakan doktor. Doktor bagi kau simpan painkiller kat rumah, tapi sepapan dia takkan bagi lebih. Yang tu lah. Apabila Panadol tak jalan, barulah kau boleh pergi ke painkiller. Dan of course lah, ubat colchicine ni apabila kau rasa sakit-sakit, ada serangan, colchicine ingat bukan allopurinol, tu harian. Colchicine kau kena makan supaya nak reducekan kita punya level acid uric, sendi-sendi kita yang sakit tu lah. Okey, yang tadi kenapa langkah ketiga aku bagi tahu tadi, makan paracetamol dahulu, barulah kalau tak jalan barulah ambil painkiller. Sebabnya paracetamol, setiap ubat pun dia ada dia punya side effect dia. Tapi kalau kita ambil paracetamol ataupun Panadol ni, kurang-kurangnya dia punya side effect tu tak tinggi tau. Macam NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID, tak ada steroid kan. Kalau macam kita makan tak ada steroid, tapi still lagi dia punya side effect dia tinggi. Kalau kita makan yang steroidal, lagilah tak bagus. Jadi sebab tu lah, kalau kita setakat gout sikit-sikit yang boleh kita prevent dengan Panadol je, kau bantai Panadol je lah. Okay, tak bagus. Macam aku sendiri pun, apabila kita lama sangat makan ubat tahan sakit ni, dia ada kesan sampingan dia. Kita takkan nampak sebab benda tu slow, proses tu berlaku perlahan. Tapi yang mana kita boleh jaga, kita jaga. Okey, langkah kelima ni dia air panas. Air panas terbagi kepada dua lah. Kalau kita kena kat kaki, kita boleh rendam kaki. Kalau kita kena kat tangan, kita boleh rendam tangan. Tapi kalau kita kena kat bahu, takkan nak beli kolam air panas banyak benda pula nak buat dalam kolam kan. Jadi okey, untuk sendi-sendi yang tak munasabah untuk direndam, kita pakai beg panas. Ni kalau kau orang dah ada gout, belilah ni beg panas yang besar yang kecil. Tak guna kot.
yang besar macam ni, sediakanlah 3 ke 4 elok simpan benda ni. Dia punya ukuran, sebab kalau nak beli kat Shopee nanti dia pakai ukuran tu. Kadang-kadang kalau macam salah beli, dia kecil macam ni ada guna yang kecil tu, ada guna. Kalau macam kita apa, demam-demam ke kan, dekat kalau macam kita kena sengat tebuan apa ke, kalau nak demam-demam tempat yang kecil kan, boleh pakai yang kecil tu. Beli yang besarnya ni. Kalau kat Shopee tu jual ada 3-4 saiz, kau ambil yang besar sekali. Puas hati. Beli yang besar puas hati. Itulah 2 tadi tu Okey. Sama ada. Okey, kenapa air panas? Aku pun tak tahu. Sebab kalau kita jumpa doktor, aku daripada awal lagi, dulu doktor, masa aku sakit kaki dulu, doktor suruh aku rendam kaki dalam ais. Aku balik, aku suruh umi aku buat ais semua letak dalam besen. Oi, tak sampai seminit gila kepala. Pernah rendam kaki dalam ais. Kita punya badan ni blood circulation sentiasa tau. Maknanya jantung kita pump pergi ke otak, pergi ke tangan, kaki, semua ni kan. Jadi blood circulation kita ni mengalir. Bila dia sampai kat kaki kan, jantung pump dia sampai kat kaki, sejuk tau, dia akan naik sampai dalam 30 saat. Seminit je, darah yang sejuk tadi ni dia akan mengalir ke otak. Time tu kepala kau rasa sejuk gila tau. Jadi sebabnya kaki, kapilari darah kat kaki ni dia memang efektif tau. Kalau kau orang panas badan malam-malam kan, kaki tu basuh dengan air sejuk, insya-Allah badan kita akan sejuk. Tak tahan lah, jadi tak tahan. Apa yang aku dapat melalui pengalaman aku, kalau gout ni air panas. Air panas bagi aku mujarab. Okey, apabila sebut air panas ni, kalau kita kat kampung ada orang suruh rendam dengan air rebusan daun ceri ke apa, daun-daun herba lah. Bagi aku, yelah, benda ni semua bukan nak kata tahyul ke apa, tak payah buat ke apa semua. Kau kalau benda-benda gini kau boleh buat. Maknanya tak merisikokan kita punya kesihatan dalaman. Kalau minum jangan. Tapi kalau orang suruh rendam ke apa, kau buat, kau turut je lah. Mak kau suruh, kau buat je lah. Tapi biasanya rendaman ni akan dikaitkan dengan garam. Garam yang orang jual mahal sikit pada garam biasa tu. Garam bukit lah, Himalaya, Gunung Kinabalu, Hiroshima, Gunung Tahan, aku tak kira lah, garam gunung apa semua tu. Sebenarnya dia bukan pun boleh sedut gout keluar tau. Mental kita ni kena faham. Maksudnya bukan mental kena faham, kita, pemikiran kita tu kena betulkan. Garam ni, apabila air kita campur dengan garam, kita panaskan, dia punya takat didih dia bukan lagi 100 darjah Celsius tau. Dia akan naik sikit bergantung kepada kandungan garam. Kalau setengah kilo kita letak garam tu, mungkinlah kita punya takat didih air garam tadi tu akan naik ke 120-130 darjah Celsius tau. Jadi waktu kau rebus air, kau bubuh garam siap-siap. Jadi apabila takat didih tu tinggi, dia nak turun suhu tu rendah, lama. Jadi bolehlah kau rendam kaki lama sikit, itu je. Jangan duk fikir nak beli garam yang mahal lah apa benda semua. Garam biasa tu pun boleh pakai lah. Ada ke tak ada. Kalau tak ada garam pun, tak beli garam lebih pun tak apa, tak payah. Rendam je dengan air panas ataupun dalam beg ni kau bubuh air garam supaya dia lama. Boleh pakai lama. Bila lama, kalau kau rendam kaki, berpeluh. Bila kita rendam kaki kita, blood circulation, darah kita circulate satu badan ni, lalah kita akan berpeluh, peluh jantan.
Gout tu bukanlah sembuh. Tapi kalau kita gout contoh kat kaki kan, sini kawasan-kawasan ni lenguh ni semua sampai ke peha ni, benda tu akan lega tau. Jadi buatlah 3 kali sehari pun tak apa. Benda ni costing tak tinggi, benda tak susah dan melegakan. Okey, waktu kita rendam dalam air panas ni, waktu tu lah kita exercisekan. Kalau kaki tu, kalau kita punya gout kat sini, kita kena stretching dia kan. Tangan kita tu pergi kat kaki tu, pergi ni sikit, bagi paksa jari-jari ni semua. Masa dalam air panas tu lah, benda ni membantu insya-Allah melegakan. Kadang-kadang kita boleh sendawa, banyak sendawa kan. Saya tak cakap benda ni angin ke apa semua, tapi bila kita sendawa dengan banyak, kita akan lega kat bahagian gout tu. Tak percaya cuba. Peseng tu. Bagus. Okey, tadi langkah kelima tadi rendam ataupun tuam dengan air panas. Okey, langkah keenam sekarang ni kita rehat secara maksimum. Okey, dia relate juga dengan langkah dia relate juga dengan langkah kedua tadi. Langkah kedua tadi kena ada pembantu. Okey, langkah keenam sekarang ni rehat secara maksimum. Maksudnya kita jangan duk sibuk nak pergi kat TV, kejap nak duduk kat katil semua. Benda tu bagus kita exercise ni, tapi sendi yang sakit jangan dipaksa. Rehat maksimum ni, saya nak tekankan bahagian nak pergi tandas ni. Orang bila kita gout, kita sibuk, kita kena minum air banyak tau. Apabila kita minum air banyak, memanglah kena pergi ke tandas selalu kan. Benda ni saya tak masukkan dalam langkah-langkah ni tadi yang minum air banyak ni, sebabnya benda ni dah common. Memang common. Apa ni, biasa kan. Bila kau dah makan allopurinol dengan cortisin, kau kena minum air banyak lebih tau. Bila kita ada gout, kita kena air yang banyak, air putih lah, jangan air kok pula. Okey, air putih, air masak. Jadi rehat lebih, minum air masak banyak supaya kita boleh kencing seberapa kerak yang kita boleh. Jangan pergi tandas macam mana. Kena ada botol kencing, boleh beli kat farmasi, tak sampai RM20 pun, beli kat Shopee pun boleh, tapi lambat sampai kan. Kalau botol mineral kreatif lah sikit. Tak ada pula dah botol sini nak buat contoh ke apa kan. Tak. Common je lah kita orang lelaki kan. Kau botol mineral tu kau tembuk sikit bahagian atas dia tu, supaya kau boleh kencing dalam botol dia. Sediakan tisu, istinjak pakai tisu, tak apa. Istinjak pakai tisu pun kita boleh dah solat. Apa masalah ni? Orang perempuan saya tak tahu macam mana kan nak ejah dia punya botol kencing, tapi ada jual untuk orang perempuan je kan, untuk mak-mak kita yang dah lanjut usia kan. Sebab gout ni jarang orang perempuan kena, yang muda. Jadi kencing kan, kalau perlu berak, kalau sakit teruk sangat tu, terpaksa lah pakai pampers ke apa semua kan. Yang penting rehat tadi tu. Rehat tu kena maksimum. Jadi untuk rehat maksimum ni, biasa berak tu je lah 2-3 hari sekali. Kalau kita dah sakit ni, kencing penting. Minum air, kencing, jangan tahan. Itulah bila kita kencing kerak, insya-Allah gout kita yang patutnya boleh pergi 3-4 hari ni, di 2 hari dah sembuh. Bukan kata nak bagi harapan palsu, tapi cuba. Betul, ni betul. Pengalaman saya. Doktor tak kata kan. Doktor kata dekat setakat fakta je lah. Ilmu perubatan dia. Tapi benda ni pengalaman saya. Okay. Dan langkah ke-7 yang paling akhir sekali ni. Okay. Ada 3 benda. Jangan tinggal solat
Sakit macam mana pun solat. Malas macam mana pun solat. Sakit boleh jamak. Jangan kasar pula kau jamak. Maksudnya kalau kita sakit sangat, Zuhur dengan Asar kita sekalikan. Maknanya daripada subuh tu kau tidur lah sampai pukul Asar. Tak kisah, jangan solat. Sebab bila kita dah sakit, ada kesulitan, bila ada kesulitan kita boleh jamak. Solat. Yang pertama solat, sabar dan doa. Solat jangan tinggal, sabar, doa. Okey, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Apabila langkah kedua kita sabar, kemudian kita doa, maksudnya kita sabar, Allah dah bersama dengan kita, kita doa. Allah bersama dengan kita doa. Kan peluang kat situ. Lagipun doa orang-orang yang sakit ni pun special. Doa, jangan putus harapan. Okey. Apa-apa hal pun yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berikut jadi sekian sajalah 7 langkah-langkah yang perlu kita ambil jika kita diserang gout. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi pada video akan datang.